Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, tanpa buang masa kita terus kepada pembincangan. Okey, pastikan kita akan bincangkan kertas pra IPS A2 bagi kertas 2. Pastikan pra IPS A2 kertas 2. Okey, kita teruskan dengan soalan dia. Okey, yang pertama. Setiap tumbuhan mempunyai cara yang berbeza untuk melindungi diri daripada musuh. A. Rajah 1.1 menunjukkan sejenis tumbuhan. Okey, tumbuhan apa ni? Okey, tumbuhan ini adalah kaktus Okey. Satu Roman nyatakan satu cara. Okey, dia nak satu cara bagaimana tumbuhan ini melindungi diri daripada musuh. Okey, dia nak cara tumbuhan ini melindungi diri daripada musuh. Okey, jadi kita nak jawab apa? Okey, kita jawab. Apa kita nak jawab? Dia ada apa? Okey, cara pokok kaktus ni melindungi diri dia. Dia mempunyai duri halus. Duri halus di bahagian bahagian tumbuhan lah. Mempunyai duri halus. Di seluruh badannya. Okey. Kemudian kita pergi pada nombor 2. Apakah kesan cara perlindungan di 1A1 Roman? Okey, dia nak kesan. Apa kesan dia? Kalau ada duri tu apa kesan kepada haiwan ataupun kepada pemangsa. Okey. Tak boleh nak makan, betul? Tak boleh nak makan ataupun dia menjauhi tumbuhan tersebut. Okey, kita tulis haiwan akan menjauhi tumbuhan tersebut. Okey. Ataupun kamu boleh cakap haiwan tidak dapat memakan tumbuhan tersebut. Mana-mana. Okey, kita pergi kepada B. Rajah 1.2 menunjukkan sejenis tumbuhan yang banyak ditemui di kawasan pinggir pantai. Okey, selalu ni pokok apa ni? Pokok kelapa. Okey, 1 Roma nyatakan keadaan cuaca di kawasan pinggir pantai. Dia suruh kita nyatakan keadaan cuaca di mana di kawasan pinggir pantai. Okey, apa kita jawab? Cuaca bagaimana di pinggir pantai? Dia mempunyai angin kencang. Okey, dia punya angin yang kencang. Okey. Nombor 2. Apakah keistimewaan ataupun apakah ciri istimewa tumbuhan ini yang membolehkannya hidup dalam keadaan cuaca yang dinyatakan di 1B1. Dia nak ciri istimewa bagi tumbuhan ini, iaitu pokok kelapa. Apa dia? Setiap pokok yang berada di kawasan yang berangin kencang, dia mesti mempunyai daun yang berpecah-pecah supaya kurang rintangan angin tu, kurang rintangan angin. Okey, jadi kita tulis kat sini. Okey, mempunyai daun yang berpecah-pecah. Okey. Selesai, kita pergi kepada soalan yang kedua. Rajah 2.1 menunjukkan keadaan seekor ular gonggok sebelum disentuh dan selepas disentuh. Okay, kita tengok gambar di bawah. Okay, sebelum disentuh, dan selepas disentuh dia kelihatan menggulungkan dirinya. Mengapakah ulat gonggok bertindak menggulungkan dirinya selepas disentuh?
Kenapa dia bertindak menggulungkan dirinya? Selepas disentuh. Kita jawab apa? Okey. Tak lain tak bukan. Untuk melindungi dirinya. Ataupun untuk melindungi diri daripada diserang oleh musuh. Okey. Tapi untuk melindungi dirinya pun dah okey ya. Okey, B. Apakah haiwan lain yang bertindak dengan cara yang sama seperti ulat gonggok? Okey, tandakan right pada jawapan yang betul. Okey. Mana? Kura-kura ke? Dia menggulungkan diri? Tenggiling atau cicak? Tidak. Tenggiling Cicak memutuskan ekor. Okey. Contohlah. Okey. C. Rajah 2/2 menunjukkan seekor haiwan. Okey. Haiwan apa ni? Haiwan kerbau. Okey, satu Roman. Apakah ciri istimewa haiwan ini bagi melindungi diri daripada musuhnya? Dia nak ciri istimewa. Okey, dia nak ciri istimewa haiwan ini bagi melindungi daripada musuh. Apa ciri dia? Dia ada apa? Okey, dia ada tanduk mempunyai tanduk yang tajam tanduk yang tajam. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Nyatakan tindakan yang dilakukan oleh haiwan ini apabila terancam. Tindakan. Okey, apabila terancam. Okey. Jadi, apa yang dilakukan oleh kerbau ni? Dia akan mencederakan musuh. Okey. Dia akan mencederakan musuh Okey. Jadi, kena tulis haiwan ini akan menyerang dan mencederakan musuhnya. Okey. Ataupun kamu buat haiwan ini akan menyerang musuhnya. Ataupun haiwan ini akan mencederakan musuhnya. Boleh diterima tapi nak paling tepat kita ambil dua-dua terus. Haiwan ini akan menyerang dan mencederakan musuhnya. Okey. Soalan yang ketiga. Rajah 3 menunjukkan sejenis sumber tenaga. Okey, sumber tenaga. Okey, sumber tenaga kita tengok bawah. Okey, sumber tenaga yang boleh dibaharui dan sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Okey, tengok dia ada matahari, ombak, biojisim dan makanan. Makanan ni bahan api fosil dan bateri. Okey. Untuk kita menjawab soalan ini, kita kena tahu kita kena tahu kata kunci sumber tenaga yang boleh dibaharui. Okey. Cikgu suka kamu ingat coba Okey. Coba C untuk cahaya matahari, O untuk ombak, B untuk biojisim, A untuk angin, A untuk air dan M untuk makanan. Okey, mana yang tak ada? Okey. Air ataupun angin. Boleh pilih mana-mana satu Cikgu tulis air Okey, manakala sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Cikgu suka kamu ingat. Okey, B. Okey, B gap. Okey, B. Okey. B gap ni bahan api fosil yang daripada gas asli, arang batu dan petroleum. Jadi bahan api fosil dah ada. Okey. B untuk bateri bateri. Dan B satu lagi untuk bahan nuklear. Okey, kamu tulis kat sini bahan nuklear. Okey. Selesai. Okey, bahan nuklear Okey, soalan yang seterusnya.
Pihak berkuasa tempatan banyak menjalankan kempen supaya orang ramai berkongsi kenderaan dan menaiki kenderaan awam untuk mengurangkan penggunaan api fosil. Okey. Soalan dia, mengapakah penggunaan bahan api fosil perlu dikurangkan? Dia nak tanya kita, kenapa bahan api fosil ni perlu dikurangkan? Kenapa? Untuk apa? Sebab apa? Kita tanyalah. Okey, jadi kita nak jawab apa? Kenapa bahan api fosil ni perlu dikurangkan? Kita tahu bahan api fosil ni adalah sumber yang tidak boleh dibaharui. Contoh, gas asli, arang batu dan petroleum. Kalau kenderaan kita guna petroleum kan. Okey, kenapa perlu dikurangkan? Kerana ini gas ini atau bahan api fosil ini mencemarkan alam sekitar. Kerana bahan api fosil membebaskan apa? Bahan pencemar ke alam sekitar. Kerana bahan api fosil membebaskan bahan pencemar ke alam sekitar. Ataupun kamu tulis kerana bahan api fosil mengandungi bahan berbahaya dan tersebar ke alam sekitar pun boleh. Ataupun kamu nak jawab kenapa penggunaan bahan fosil perlu dikurangkan, kerana bahan api fosil merupakan bahan yang mencemarkan alam sekitar pun tidak menjadi masalah. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Nyatakan satu kesan penggunaan bahan api fosil secara berluasa. Dia nak satu je kesan. Kesan penggunaan bahan api fosil. Okey, apa dia? Kesan dia macam tadilah, kat atas tadi. Okey. Mencemarkan alam sekitar, menjejaskan kesihatan manusia. Tulis. Cikgu tulis satu. Yang pertama, menjejaskan kesihatan manusia. Ataupun kamu boleh tulis juga mencemarkan ataupun pencemaran udara. Mencemarkan udara pun boleh diterima. Okey, faham Dia nak kesan satu kesan penggunaan bahan api fosil. Okey, pilih satu saja, jangan jawab dua. Kalau dua salah walaupun jawapan kamu betul. Okey, C, mengapakah kita perlu menggunakan tenaga dengan bijaksana? Perlu menggunakan tenaga. Okey, menggunakan tenaga dengan bijaksana. Sebab apa? Okey, sebabnya untuk memastikan ada tenaga yang cukup untuk masa hadapan, kan? Okey. Supaya untuk pun boleh, supaya pun boleh untuk memastikan ada tenaga yang cukup pada masa hadapan. Okey. Ataupun kamu boleh juga jawab, kenapa perlu menggunakan tenaga dengan bijaksana? Untuk mengurangkan apa? Untuk mengurangkan pencemaran. Okey. Boleh pilih mana-mana satu. Okey. Kita pergi soalan yang keempat. Raja Ampat menunjukkan seorang budak perempuan memerhatikan imej dirinya dalam cermin. Okey. Kita pergi pada soalan A. Apakah ciri-ciri permukaan cermin yang membolehkan cermin memantulkan imej? Tandakan betul pada jawapan yang betul. Dia nak ciri-ciri permukaan cermin yang membolehkan
cermin memantulkan image. Okey, ingat ada 3 Dia mestilah mempunyai permukaan yang berkilat, permukaan yang rata dan permukaan yang licin. Okey. Jadi jawapan dia adalah permukaan yang licin. Okey, B. Nyatakan sifat cahaya yang membolehkan keadaan dalam rajah 4 berlaku. Dia nak sifat cahaya. Sifat cahaya, ingat prinsip dia. Jadi cahaya boleh dipantulkan. Cahaya boleh dipantulkan. Okey. Yang kedua, namakan satu alat lain yang menggunakan sifat cahaya yang dinyatakan di B, di 4B1. Okey, dia nak nyatakan, dia suruh kita nyatakan satu alat. Satu alat lain. Dia nak satu alat lain. Apa yang menggunakan prinsip pantulan cahaya? Yang kita belajar selama ni. Okey. Yang kita tengok macam kapal selam kan. Okey. Periskop. Okey, periskop. Okey, jelas seterusnya kita pergi kepada C. Labelkan rajah di bawah dengan menggunakan perkataan-perkataan yang diberi. Okey, ini dah ada jawapan. Sinar pantulan dengan sinar cahaya. Okey, jadi ini dinamakan sinar cahaya. Dia daripada sumber cahaya kan. Jadi dia ataupun kita panggil sinar cahaya. Okay, ataupun kita panggil juga sebagai sinar tuju. Okay, kemudian dia akan memantulkan cahaya. Jadi kita tulis kat sini adalah sinar pantulan. Okay. Jelas Okay, ini sinar cahaya ataupun sinar tuju. Okay, kemudian dia memantulkan jadi sinar pantulan. Okay. Kita pergi kepada soalan yang kelima. Rajah 51 menunjukkan satu habitat di sebuah kolam. Okey. Tengok haiwan apa yang ada kat sini. Okey, ingat dia ada rumpai laut. Okey, rumpai laut ni adalah pengeluar dia tumbuhan. Tumbuhan adalah pengeluar. Ada berudu, ada ikan besar, ada ikan kecil, ada bangau dan ada memerang. Okey. A. Nyatakan satu pengeluar dalam habitat ini. Yang ni soalan bonus lah. Dia nak satu pengeluar. Jadi kita tulis je sebab dia dah ada nama. Kita tulis rumpai laut. Rumpai laut. Okey. B. Berdasarkan habitat di atas, bina satu siratan makanan. Okey, dia nak siratan makanan Apa dimakan oleh apa dimakan oleh apa. Mesti buat anak panah Okey. Sekarang ni kita pergi kepada pengeluar tadi. Okey, rumpai laut dimakan oleh ikan kecil. Okey. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Betul? Ikan besar dimakan oleh apa? Dimakan oleh memerang. Okey, boleh? Satu. Yang kedua, rumpai laut dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh bangau. Okey. Kemudian yang ketiga, rumpai laut dimakan oleh berudu. Berudu dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh memerang. Okey. Dan rumpai laut dimakan oleh berudu. Berudu dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh memerang. Okey. Boleh Jadi sini cikgu dah sediakan sekejap Okey, cikgu dah sediakan add image.
Stop. Okey. Boleh nampak Okey. Rumpai laut dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh memerang. Okey. Ataupun sebab apa? Sebab kita tengok memerang dan bangau ni adalah pemangsa pemangsa. Okey, tengok rumpai laut dimakan oleh berudu dimakan ikan kecil. Okey, ini adalah siratan makanan cikgu dah terangkan tadi. Okey. Harap kamu dapat buat dengan teliti. Fokus dulu, tengok dulu dan buat. Okey. Kita pergi kepada C. Rajah 52 menunjukkan keadaan kolam yang sama selepas baja kimia mencemari air kolam tersebut. Baja kimia menyebabkan pertumbuhan sejenis alga di permukaan kolam. Tengok, ada baja kimia kan? Ini bahaya. Dia meletup. Apakah yang berlaku pada bilangan ikan kecil? Okey. Ikan kecil ni apa yang akan terjadi? Okay. Bilangan ikan kecil bertambah ke berkurang? Okey, mestilah berkurang kerana banyak tumbuhan atau pengeluar mati. Jadi kita tulis kat sini. Okey, bilangan ikan kecil berkurang. Okey. Sebab seperti cikgu dah beritahu tadi, kerana banyak rumpai air mati disebabkan baja kimia. Okey. Kita pergi pada soalan yang ada lagi ke? Tak ada dah. Kita pergi pada soalan yang ke-6. Rajah 61 menunjukkan dua buah lita J dan K. Okey, lita J. Okey, kita tengok. Perhatikan betul-betul lita J. Dia ada dua sel kering. Okay, dia ada Swiss, dia ada dua mentol dan dia disambungkan secara bersiri ke selari? Bersiri. Okey. Tapi tengok lita J ni dia Swiss terbuka ke Swiss tertutup. Okey. Berbanding dengan lita K. Perbezaan dia adalah Swiss sama ada terbuka ataupun tertutup. Okey, nyatakan keadaan mentol. Dia nak suruh kita nyatakan keadaan mentol dalam lita J dan K. Okey, lita J keadaan mentol dia tidak menyala. Okey, lita K menyala. Okey. Ataupun kamu tulis mentol tidak menyala. Mentol menyala. Okey, kita pergi kepada B. Berikan sebab. Dia nak sebab berdasarkan jawapan di mana? 6A tadi. Kenapa kamu kata lita J mentol dia tidak menyala? Kenapa kamu kata lita K itu mentol dia menyala? Sebab apa? Kerana lita K adalah lita yang lengkap, manakala lita J adalah lita tidak lengkap. Okey, kita tulis. Kamu nak balik pun tak ada masalah. Lita J dulu, lita K. Okey. Cikgu ambil kerana lita J merupakan lita yang tidak lengkap. Manakala lita K merupakan lita
yang lengkap. Okey. Boleh faham Okey, kita pergi kepada C. Apakah fungsi komponen X? Dia nak fungsi. Ingat. Fungsi komponen X. Fungsi komponen X. Mana X tadi? Ni. Kita tahu ni adalah Swiss. Okey. Bila fungsi, kita kena tahulah apa fungsi Swiss. Okey, fungsi Swiss adalah menyambung atau memutuskan litar. Okey, ataupun menyambung dan memutuskan litar pun boleh diterima, ataupun melengkap dan memutuskan litar. Tidak ada masalah di situ. Okey, kita pergi kepada D. Rajah 62 adalah komponen-komponen elektrik bagi sebuah litar elektrik dalam satu penyiasatan. Okay, kita tengok rajah 62. Ada dua sel kering, ada Swiss, ada wire dan ada 2 biji mentol. Jadi soalan dia lukiskan. Dia suruh lukiskan satu rajah litar selari yang lengkap. Litar selari mengandungi semua komponen. Tengok satu lagi dalam bentuk simbol. Ini pasti kalau kamu lukis tapi guna lukis ini maksudnya salah. Sebab dalam soalan dia nak suruh kamu lukis dalam bentuk simbol. Jadi kita buat kejap cikgu cari. Okey, tak apa. Okey, cikgu tunjuk sini je Okey, ada Swiss. Okey, Swiss. Okey. Ini Swiss. Okey. Kemudian dia akan pergi ke sini. Sorry Okey, pergi sini. Okey, ini sel. Ada 2 sel kering kan? Okey, jadi kita lukis 2 bahagian lah. 1, 2. Okey, ini apa tadi? Swiss Okey, Swiss. Okey. Okey, dia litar selari kan? Okey, litar selari. Mentol macam mana? Okey. X kan? Macam tu. Okey. Tak boleh ni. Sekejap. Okey. Okey. Okey, kemudian satu lagi mentol. Okey, inilah. Contoh ni kamu boleh imagine Okey. Ini Swiss, ini sel kering, 2 sel kering. Okey, ini 2 mentol disambung secara selari Okey, kita terus kepada nombor 7. Razlan menjalankan satu penyiasatan. 2 set radar disediakan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.1. Okey. Kita pergi kepada soalan dia. A1. Apakah yang akan berlaku apabila kepada kedua-dua belon dalam set radar A dan B selepas seketika? Apa yang akan berlaku dalam set radar A dan B selepas seketika? Okey. Ini dalam air panas. Ini dalam letak dalam ais Okey. Ingat proses pengembangan berlaku apabila
Okey, proses pengembangan ataupun pengecutan dia berlaku apabila sama ada dia menerima haba ataupun membebaskan haba. Okey. Set radas A. Kita tengok. Okey, dipanaskan dengan air panas 80 darjah Celsius. Okey. Jadi apa yang akan berlaku kat sini? Kita perhatikan. Ini selalu soalan. Perhati Kita perhatikan. Jadi dia menerima haba kan. Menerima haba maksudnya dia akan mengembang. Apa akan jadi bila mengembang? Belon ini akan menjadi semakin besar. Okey, kamu tulis saiz belon menjadi semakin besar. Okey. B dia akan mengecut kan. Jadi kamu tulis saiz belon menjadi semakin kecil. Okey. Boleh faham Okey, nombor 2 nyatakan inference. Dia nak inference bagi jawapan berdasarkan jawapan ni lah atas ni. Okey, sebab apa? Kerana apa? Kerana udara mengembang. Udara mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Okey, kamu tulis. Bila belon mengembang atau mengecut, dia berkaitan dengan udara di dalam belon tersebut. Jadi kamu akan tulis udara mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Okey. Ataupun kamu tulis kerana udara menerima haba. Udara dalam belon ini menerima haba manakala menerima haba. Okey, kerana apa? Kerana belon A, udara dalam belon A menerima haba manakala udara dalam belon B membebaskan haba. Tapi jawapan yang ni paling tepat lah. Udara mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Okay. B. Nyatakan pemboleh ubah. Dia nak pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini. Okay. Pemboleh ubah dimanipulasi. Yang berbeza-beza. Apa yang berbeza-beza kat sini? Kita tengok, jangan kita tengok selepas penyiasatan. Kita tengok semasa penyiasatan ni ataupun penyediaan bahan ni. Apa yang berbeza kat sini? Okay, yang berbeza adalah suhu. Okay, suhu air. Okay, suhu air. Okay, pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang kita nak siasat dekat gambar ini? Yang kita nak siasat adalah saiz belon. Saiz belon. Okey, kita pergi kepada C. Razlan ingin memisahkan dua biji gelas yang melekat bersama seperti dalam rajah 7.2. Apakah cara yang boleh dilakukan? Tandakan betul pada jawapan yang betul. Tandakan right pada jawapan yang betul. Okey. Kita nak keluarkan gelas B kan? Okey. Jadi kalau kita test. Kalau kita letak air panas, okey, ini akan mengembang, betul? Sebab dia mengembang. Okey. Kalau kita letak air batu, dia akan mengecut. Okey. Jadi dia nak, sekarang ni objektif dia, matlamat dia nak mengeluarkan gelas P daripada gelas Q. Jadi kita kena letak air batu lah, ataupun ais. Okey. Okey. Ada tak? Rendam gelas Q. Semua tak ada. Jadi kita tengok pula gelas Q. Okey, gelas Q kalau kita sejukkan dia,
okey, dia akan jadi mengecut. Jadi lagi atas ni tak boleh lah. Ataupun kalau kita letak ais kat sini, dia akan kalau kita letak air panas, kita rendam dengan air panas kat sini, okey, ni akan mengembang, maka boleh keluar gelas P kan. Okey, jadi panaskan gelas Q Tekan betul kat sini. Kita pergi pada soalan yang terakhir, soalan yang ke-8. Rajah 81 menunjukkan dua lampu hiasan yang dipasang oleh Pak Hamid. Kedua-dua lampu hiasan ini menggunakan 2 biji sel kering sebagai sumber bekalan tenaga. Okey, sel kering sama itu maksudnya pemboleh ubah dimalarkan benda yang sama dimalarkan. Nyatakan kecerahan mentol dalam litar A dan litar B. Okey, kita tengok litar A. Ada 2 biji sel kering, ada 3 biji mentol yang disambung secara bersiri. Okey. Apa yang akan berlaku? Dia nak kecerahan mentol, silap. Dia kata kunci kecerahan mentol. Okey. Apa yang akan berlaku dengan kecerahan mentol? Bagi A. Okey, cerah. Okey. B, malap. Itu saja. Jadikan 2 pemboleh ubah. Dia nak 2 pemboleh ubah. Okey. Yang dimalarkan. Okey. Satu kita dah tahu dia pada atas ni. Okey. Kedua-dua lampu hiasan ini menggunakan 2 biji sel kering. Okey, itu kita boleh ambil sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Okey, kita bilangan sel kering. Ingat, bila pemboleh ubah kita kena tahu kaedah MACO ataupun MACO. Mesti ada ciri dan objek. Ciri dia adalah bilangan. Objek dia apa? Bilangan sel kering. Jadi bilangan sel kering. Okey, yang kedua, apa yang sama? Apa yang dimalarkan? Okey. Apa yang dimalarkan? Disambung atau jenis litar. Jenis litar. Ataupun kamu cakap panjang wayar penyambung pun betul. Tidak ada masalah. Sebab dia nak benda yang sama. Okey, C. Ramalkan apa yang akan berlaku jika satu mentol ditambah dalam litar A. Soalan ramalan. Okey, dia tanya kita apa akan berlaku. Okey, satu mentol ditambah dalam litar A. Tengok litar A, satu lagi. Dia dah cerah kan. Jadi kalau tambah satu lagi, dia akan semakin malap. Okey, semakin malap. Okey, selesai. D. Rajah 82 menunjukkan satu susunan litar elektrik yang lain. Okey, tengok rajah 82. Dia ada Swiss, ada 2 biji sel kering dan 2 biji mentol. Lukis gambar rajah litar elektrik dalam rajah 82 dalam bentuk simbol. Okey, dia suruh lukis. Okey, dalam bentuk simbol. Okey. Mula kita ambil apa dia? Swiss. Lepas Swiss, ambil sel kering dan last kali kita ambil mentol. Okey, jadi kita hanya lukis. Mula-mula kita buat bulat kat sini sebagai Swiss. Okey. Okey, kemudian kita sambung sel kering ada berapa? 2 Satu pendek, satu panjang. Satu pendek lagi, satu panjang. Okey. Kemudian sambung. Okey, ada berapa mentol? 2 mentol.
Okey, ni kena sambung lah. Okey, boleh faham konsep dia. Okey, dapat 2 markah. Okey, itu sahaja dari cikgu. Cikgu harap kamu dapatlah ada peningkatan daripada kertas-kertas sebelum ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.